أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini merupakan malam tajwid Al-Quran, asas tajwid Al-Quran. Kita bersama bermuzakarah dan juga kita bersama memperingatkan diri kita dengan ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid yang pernah kita belajar, yang masih kita belajar, yang insya-Allah akan selalu kita belajar bersama Al-Quran. Dan setiap kali kita membaca Al-Quran, tajwid datang bersamanya. Maknanya tajwid ini kita tak boleh lepas, tak terlepas dari tajwid. Kalau tak belajar Quran secara harfi, yang maknanya secara khusus pun, hidup kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah dah tentunya tak boleh dipisahkan, diasingkan dari Al-Quran. Dah tentunya senantiasa bersama Al-Quran. Siang dan malamnya, pagi dan petangnya, ada sahaja amalan-amalan khusus, amalan-amalan umum yang ada kait dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka bila disebutnya ayat suci Al-Quran, uh, tajwidlah merupakan senjata ataupun pembantu yang asas untuk kita menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan sempurna. Dan matlamat yang paling tinggi yang kita nak mencapainya adalah membacanya seperti mana diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidaknya kena jugalah tajwid. Itulah kita nak cari alasan dan nak cari shortcutnya, nak cari cara lain selain daripada kita nak faham ilmu tajwid ni. Memang dia tak ada cara lain. Nak tak nak kena belajar. Kena belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya Allah satu masa dia akan jadi banyak. Ini kata-kata semangat sebab di mukadimah pada malam ini untuk khusus saya tujukan tanpa saya sebut Muslim dan Muslimah. Ada yang memang macam nak kata putus asa tu tidaklah. Tapi dia rasa macam ya Allah susahnya dia nak faham tajwid. Hukum 5 pun berulang-ulang. Nun mati dan tanwin pun masih lagi bertukar-tukar. Nun mati dan tanwin pun masih bertukar lagi. Apa itu nun mati dan apa itu tanwin? Padahal kalau kita perhati, kalau dengan kelas kita ni dah setahun lebih dah. Malam ni kalau tak silap saya, episod kita, rakaman kita yang ke-55. Dalam YouTube saya ada yang ke-55. Maknanya 55 kali dah kita buat kelas. Jadi dia selalu ada lah, antara yang selalu ada. Tapi Masya Allah, Allah nak bagi tempoh yang panjang sikit, lama sikit untuk dia bersabar dengan ilmu yang sangat-sangat mulia ni. Jadi bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan ataupun qari-qariah muslim-muslimah yang dah faham lebih daripada itu. Ataupun dah nak kata mantap sangat tu belum lagi lah. Tapi separuh ilmu tajwid itu kira dah kenal, dah boleh sebut, dah boleh huraikan. Bersyukur sangat-sangat. Sebab di sana ramai lagi yang mat asli pun tak lepas. Mat asli pun masih bertukar-tukarnya. Nak sebut mat asli pergi sebut hukum-hukum lain. Dan kadang-kadang keluarnya macam uh, hukum tajwid ini disebut istilah-istilah fiqh pula. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali disebut macam tu. Jadi itu semuanya nak menunjukkan kita ni semua tak sama. Ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam ilmu, dalam kita mengaji, dalam pengajian ilmu ni, rezeki kita tak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang lama masanya baru dapat, ada yang cepat masanya baru dapat. Dan tak semestinya yang cepat itu hebat dan tak semestinya yang lama itu tak hebat. Kadang-kadang yang cepat dapat, cepat habis, cepat hilang. Dan juga yang lambat dapat tapi boleh makan lamanya, boleh pakai lamanya. Jadi apapun,
kita berusaha, bersabar dan doa supaya ada barakah dalam ilmu itu untuk kita bawa selama-lamanya bersama Al-Quran. InsyaAllah. Ini mukadimah saya untuk malam ni. Mudah-mudahan qari-qariah kita, muslim-muslimah yang ada bersama kita dalam kelas kita pada malam ini, insya-Allah teruskan mencebok dan juga mencari, menggali rahsia-rahsia ilmu tajwid ini, sebab kepentingan ilmu tajwid saunul lisan. Saunul lisan faedah, faedatu ilmu tajwid, faedah kita nak belajar ilmu tajwid adalah saunul lisan anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Kita nak menjaga supaya lidah kita tak melakukan kesalahan dalam menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penting tu, besar, sangat-sangat besar tujuan tu. Kita belajar tajwid ni bukan sekadar kita nak dikira ni pelajar cemerlang ke, nak dikira oh champion malam ni ke, tak ada. Selain daripada itu saja-saja muhafizat, orang kata nak pembangkit semangat kan. Tak apalah, kadang-kadang kita nak jadikan ceria suasana, itu satu cara dan kaedah yang bagus. Tapi sebenarnya muslim dan muslimah, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sebenarnya kita ada satu matlamat yang lebih besar, iaitulah kita nak jaga supaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita nak baca ini kita baca dengan betul, dan kita pelihara supaya bacaan kita itu tak salah. Lidah kita tak menyebutkan ayat suci Al-Quran, kalamullah yang suci ini dengan salah. Sebab itu tajwidlah yang akan selamatkan kita. Jadi satu ilmu yang sangat-sangat mulia. Dan macam saya sebut tadi, Al-Quran, bila kita jadi pelajar Al-Quran, masa itulah kita nak gunakan tajwid. Tapi kalau kita tak jadi pelajar Quran secara khusus pun, hari-hari kita baca ayat suci Al-Quran. Hari-hari kita baca. Kadang-kadang dalam solat, kadang-kadang di luar solat pun ada juga zikir-zikir kita, zikir pagi, petang kita ada baca juga ayat-ayat suci Al-Quran. Bila sebutnya ayat suci Al-Quran, maka tajwid dia tak boleh pisahkan. Jangan kita kata bila dipanggil nama untuk kita membaca di depan orang, barulah kita pekut telinga kita, lepas tu kita baca dengan taranumnya, dengan tadaburnya, dengan tartilnya, dengan segala hukum tajwidnya. Tapi bila kita seorang-seorang kita baca cincai-cincai je. Itu lain sikit tu. Kita kena perbaiki. Biarkan, asalkan ayat isu ayat suci Al-Quran, kalamullah, bila masa saja kita baca, tajwid itu kena ada bersama. Mungkin dia ada bezanya cara kita nak bacakan, lantunkan ataupun kita nak susunkan itu mungkin ada bezanya lah. Untuk waktu solat jahar jadi imam, mungkin ada lagu sikit, mungkin lambat sikit, mungkin ada gaya-gaya Al-Quran sikit. Tapi kalau baca sir, takkan nak melagu pula kan. Kita ada bacaan sir, cara kaedah sirnya. Dia tak semestinya baca macam Imam Sudais ke, ni baca solat zuhur ni. Kan slow kita baca Imam Sudais pula seorang-seorang. Dia tak sesuai juga. Nak baca pun tak salah, tapi tak sesuai. Dia kaedah sirnya kita baca seperti biasa, asalkan kita boleh tadabbur dan juga segala hukum tajwid kita sebut dengan betul. Itu yang penting. Dan bila kita baca, yang perlu kita ambil ingatnya, bila kita baca di luar solat ataupun bukan di depan orang ramai, contohnya kita baca seorang-seorang ataupun kita baca masuknya dalam zikir-zikir kita, wirid-wirid kita, bacaan harian kita, mungkin ada surah-surah pilihan kita baca sebelum tidur ke, pagi petang ke. Bila ayat suci Al-Quran, jangan kita baca macam zikir-zikir biasa. Ini sangat-sangat kita nak kena jaga. Contohnya lah kan, mungkin saya ada pengalaman dengan jemaah Masjid Darul Ghufran. Satu ketika dahulu, Masya Allah, dijadikan sebagai amalan membaca maksurat selepas solat subuh. Dan sebenarnya maksurat yang dibaca oleh imam-imam selepas solat subuh tu, dengan tertibnya, dengan tersusunnya, dengan bacaan, dengan mungkin ada lagu-lagu sikit menariknya, sebenarnya itu satu cara nak menunjukkan kepada orang ramai bahawasanya itulah bacaan yang terbaik. Jadi kalau kita baca seorang-seorang pun, kalau boleh bacalah ikut susunan itu. Kalau tak ada lagu pun tak apa, tapi susunan sebutan itu satu persatu dengan menjaga segala hukum tajwid pada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab dalam maksurat tu banyak ayat-ayat Al-Quran.
Okey, jadi kalau kita baca sendiri-sendiri, kalau baca sendiri dan nak cepat, ayat-ayat Al-Quran itu, surah-surah Al-Quran kita baca laju dan kita tinggalkan hukum tajwid, maka itu dikira salah sangat. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Uh, Ulama mengeluarkan hukum dalam bab membaca Al-Quran tanpa tajwid sengaja amdan. Seorang itu tahu hukum tajwid, lepas tu dia baca tanpa tajwid sengaja, maka itu dikirakan athimun, berdosa. Hmm. Jadi ringkas ceritanya, kita anggapkan kesalahan tajwid itu macam kesalahan kita tertukar huruf atau tertukar baris atau tertukar kalimah dalam Al-Quran. Biar kita terbiah, kita biasakan diri kita. Contohnya kalau kita tertinggal hukum tajwid, kita patah balik, kita perbaiki balik seperti mana kita tertinggal huruf, tertukarnya baris Al-Quran, baris-baris huruf, ataupun tertukarnya perkataan Al-Quran. Biasakan diri macam tu, insya-Allah Quran kita sangat tertib, bacaan kita sangat cermat. Insya-Allah satu masa nanti kita akan sampai ke tahap yang kita impikan bersama, iaitulah membaca seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, mukadimah saya panjang malam ni sebab saya nak tunggu lebih ramai masuk, dan tajuk kita pada malam ni adalah tajuk yang agak penting juga, tapi dia dah pergi ke hujung-hujung kitab tajwid. Kepada yang first time join ataupun yang baru-baru kenal kelas kita, alhamdulillah kelas kita dah mungkin setahun lebih dah kita bersama Zoom ni. Asas tajwid, kita namakan kelas ini basic. Tapi dah lama-lama dia dah tak jadi basic dah. Dia jadi semakin mendalam, semakin jauh, semakin berpecah-pecahnya syarahan dan juga tambahan-tambahan daripada peserta-peserta. Masya-Allah, itu satu kebaikan lah. Dan kaedah yang kita gunakan di sini untuk kita nak samaratakan kepada semua yang ada, sama ada yang dah mahir tajwid, mungkin saya rasa ada yang guru-guru tajwid pun dalam grup ini. Kita nak samaratakan yang guru-guru tajwid itu bersabarlah. Kita mungkin tak banyak sangat mendalam, mungkin sikit-sikit saja. Kita nak bagi kepada yang hadir semua ini boleh merasa belaka. Jadi setiap kelas kita akan mulakan dengan murajaah. Maksud murajaah ni kita akan bagi peluang kepada sesiapa yang nak mencuba dan juga nak melatihkan diri untuk menerangkan ataupun menjelaskan hukum-hukum tajwid dengan gaya sendiri, apa yang dia faham dalam bab-bab yang kita pun dah berulang-ulang kali dah hurai dan syarah bersama. Dan akhir kelas nanti kita ada sedikit tambah untuk tajuk baru, supaya kita adalah penambahan ilmu ataupun penambahan tajuk baru, insya-Allah. Okey, untuk malam ini kalau tak silap saya minggu lepas kita dah selesai bab mad. Kita dah selesai bab mad, segala hukum mad dah selesai. Jadi malam ini kita akan masuk bab waqaf ibtida'. Okey, waqaf ibtida'. Okey, waqaf ibtida' saya ada share screen, cuma dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Seperti biasa dalam bab murajaah ni, kita lebih beri peluanglah kepada sesiapa yang nak menceritakan dengan gaya sendiri, dengan pemahaman sendiri. Bila sebutnya waqaf dan ibtida dalam Al-Quran, apa yang selalu kita lakukan ataupun kita jaga waktu kita membaca Al-Quran, baik kita baca dalam solat ke ataupun baca waktu kelas tahsin ke, kelas tadarus ke, bersama sahabat-sahabat kita. Bab waqaf dan ibtida ini salah satu hukum dalam tajwid yang banyak berulangnya berlaku. Boleh dikatakan setiap kita lafaz ayat itu ada je waqaf dan ibtidanya. Jadi apakah kaedah dan juga garisan bagi kita yang kita faham selama ini waqaf dan ibtida itu? Okey, saya bagi soalan secara umum sangat. Jadi siapa-siapa nak bercerita, kita ambil lah mungkin 2, 3, 4 orang boleh bercerita sikit. Mungkin ada menambahkan ilmu dan juga tips-tips yang membantu kepada pendengar-pendengar, termasuknya saya, insya-Allah. Okey, siapa nak mulakan dipersilakan.
Okey, boleh siapa-siapa pun tak apa. Jangan sampai muslimah dulu. Biar muslimin dulu. Okey, dipersilakan. Apa kita nak kata ataupun apa yang selalu datang dalam apa tu fahaman kita ataupun tambihat kita yang kita nak kena berjaga-jaga waktu kita nak membaca dalam bab waqaf dan ibtida. Ini soalan ni sebenarnya dia dah pergi jauh sangat ni kepada orang-orang yang mutamakinin, orang yang dah mungkin ada banyak pengalaman dengan tajwid, mungkin boleh bercerita macam-macam gaya dan caranya, insya-Allah. Okey, tafadhal. Siapa yang nak mulakan? Anggapkan peluang ini satunya tajdidul ilm, kita memperbaharui apa yang kita pernah belajar, kita recall balik, kita panggil balik, kita ingat-ingatkan balik. Dan satu lagi insya-Allah tadrib, kita latihkan diri untuk kita nak jelaskan kepada diri dan kepada yang lain. Bila kita boleh jelaskan kepada yang lain, masya-Allah, ilmu yang kita sampaikan, masya-Allah, akan dimanfaatkan. Bila dimanfaatkan, akan di-share dan dikongsi pahala selagi mana dan sebanyak mana, seramai mana ilmu itu disampaikan dan diamalkan. Okay, belum lagi ada. Soalan mudah ni, nanti ada soalan payah lagi. Tapi sebenarnya saya buka peluang ni untuk nak ada orang mukadimah dulu, baru kita nanti ramai pula orang nak tambah-tambah. Kalau tidak, saya boleh petik nama lah yang saya berani sebut di sini, yang dia boleh, tak kisahlah ilmu apa dia akan kongsi juga. Okey, sebelum itu saya nak nampak ada yang dah unmute. Mungkin Haji Syarif boleh? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cakap pasal wakaf dan iktidak. Wakaf maknanya berhenti, kita tahan nafas. Iktidak maknanya kita sambung, semula membaca. Iktidak dia ni, kita boleh berhenti di mana-mana, tapi kalau nak sambung balik, kita patah balik. Dan boleh cari istilah-istilah yang ataupun huruf-huruf yang macam contoh wow, ada summa, qala. Jadi kita boleh berhenti, kita nak sambung balik, kita cari yang ini, jadi kita boleh sambung. Tapi yang paling selamat, jangan berhenti terus lah. Jangan berhenti terus. Kalau nak berhenti, diulang, kita kena patah balik ke belakang sikit. Paling selamat jangan berhenti terus. Okey, jadi itu kalau paling nak selamat. Berhenti, kita ulang balik ayat-ayat yang belakang. Jadi bagusnya kita cari kata-kata yang ada wa, ada kata yang mula dengan wa, summa, qala. Jadi kita sambung tu. Kalau macam kita kurang nafas, kita berhenti tempat-tempat yang boleh berhenti, lepas tu kita ulang. Okey, ada lagi? Mungkin okey, saya tanya balik. Dengar macam Haji Syarif sebut tadi macam ringkas sangat dan juga macam mudah je kan. Bagi saya dah puas dah. Maknanya rumusan ataupun poin-poin yang penting tu dah disebut dengan secara ringkas, dan itu sebenarnya wakaf dan ibtidak lebih kurang lah, dia tak menyeluruh lagi, tapi ada sikit-sikit lagi nanti mungkin akan ditambah oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuma soalan di sini, walaupun bila penjelasan daripada Haji Syarif nampak macam mudah, ya betul, paling selamatnya jangan berhenti. Selagi mana tak ada tanda wakaf tu, solat, jim, qala, wakaf lazim, mim kecil itu semua tak ada tanda tu, dan apatah lagi tak ada tanda nombor 1, 2, 3, nombor penghujung ayat itu, selagi mana tak jumpa tanda-tanda wakaf tu, jangan berhenti. Selagi mana ada nafas yang panjang, itu paling selamat. Jadi maknanya dia dah bagi kaedah, cara-cara yang membantu untuk kita selamat dalam bab wakaf dan ibtidah. Dan juga satu lagi dia yang antara poin yang menariknya,
Bila terberhenti dengan nafas kita yang tak panjang, bila kita terberhenti di tempat yang bukan tempat yang berhenti yang betul ataupun yang dibolehkan, maka kita gustan ataupun kita patah balik beberapa perkataan yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti. Itu poin yang sangat sangat saya setuju. Bila kita berhenti perkataan itu dan kita cari nak mula balik perkataan yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti. Jangan kita patah balik pada awal ayat, dekat-dekat awal ayat. Jadi tak game, tak sudahlah kita kan. Nafas kita dah pendek. Lepas tu kita nak patah paling jauh sekali. Awal-awal kita baca tadi. Jadi kita carilah tempat yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti. Maka kita ibtidak balik. Dan disebut juga lah beberapa huruf-huruf yang membantu untuk kita. Contohnya huruf waw berbaris atas, huruf fa, huruf thumma dan huruf-huruf lain. Ada kalimah-kalimah tertentu, kita boleh mulakan dengan tu. Jadi soalannya sini, ceritanya mudah, nampak macam mudah, gambaran itu dah nampak jelas, tetapi waktu baca adakah sama dengan apa yang kita dengar tadi? Di situ ada satu cabaran lagi. Waktu baca tu dah fokus kita dah tak ke situ dah. Fokus kita sekarang ni nak cari dengung di mana, nak cari tebal nipisnya di mana, nak cari mat-matnya di mana. Lagi-lagi kalau perkataan itu ada perkataan yang susah nak sebut, itu pun kita nak kena jaga. Lupa habis dah wakaf ibtidah tadi. Jadi sebenarnya itu semuanya cabaran. Sementara bagi kita yang menuntut ilmu tajwid ini, kalau kita lepas je tempoh cabaran ini, InsyaAllah kita akan jadi seorang pembaca ataupun qari'ah yang tenang dan juga tak gelabah, dan bacaan kita bacaan tersusun. Terus kita baca tak penat, orang mendengar pun tak penat. Ni masalah juga ni. Kadang-kadang kita baca dah separuh penat, dah separuh mati orang kata, dah habis nafas, dah tarik sana, tarik sini. Orang mendengar pun tumpang penat juga. Ada juga. Kadang-kadang kita kesian tengok pembaca tu, dia main tarik nafas dia tekan bacaan dia. Kita yang mendengar pun rasa macam penat ganti. Jadi kalau itu masih lagi gaya membaca itu tak betul. Jadi kita nak carilah setiap manusia ataupun setiap kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada kita masing-masing. Saya selalu sebut tak ada antara kita bacaan yang teruk. Ni dalam bab Quran dalam bab Quran tak ada satu pun di antara kita yang bacaannya teruk. Istilah teruk di sini maknanya keji ke ataupun tak baik ke tak bagus. Setiap kita ada kelebihan yang Allah bagi Subhanahu Wa Taala, Allah bagi. Cuma tinggal lagi kita je nak mantapkan, nak majukan, nak kembangkan, nak bagi macam betul-betul sempurna. Tugas kita je. Cuma dia pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi suara, Allah Subhanahu Wa Taala bagi bacaan kita ikut kadar kemampuan yang kita milik pada awalnya, peringkat awal. Dan tugas kita untuk nak perbaiki dan juga kita nak tambah lagi sempurna, nak tambah lagi baik. Sebab tu kita selalu kena bersemangat untuk baca Al-Quran. Dan jangan kita, sangat-sangat jangan kita ketepikan diri kita, pinggirkan diri kita, kata kita macam tak layak lagi lah dengan kumpulan ini semua hebat-hebat, lancar-lancar, semua macam kori-kori lah kan. Lagi pula kita punya ketua kelas selalu sebut kori-kori kan. Jadi takut pula orang yang belum boleh baca ni, dia belum kori lagi. Sebenarnya tak apa, sebenarnya kita sama saja. Satu huruf yang kita sebut, 10 ganjaran yang Allah bagi, insya-Allah sama rata je. Sebab itu kita try dan cubalah untuk kita memperbaiki. Okey, jadi kembali kepada wakaf dan ibtidah tadi. Wakaf dan ibtidah seperti mana diterangkan tadi sangat-sangat penting dalam bab membaca Al-Quran, sebab dengan wakaf dan ibtidah ini kadang-kadang dia boleh berlaku wakaf yang haram, wakaf yang dilarang. Dan wakaf ibtidah ini kadang-kadang boleh merubah makna, sangat-sangat bahaya. Berubah makna yang baik menjadi sebaliknya, makna yang tak baik menjadi sebaliknya. Jadi kita nak kena raikan beberapa perkara. Jadi sebelum saya nak terangkan satu persatu, saya bagi peluang lagi siapa nak tambah lagi selain daripada apa yang disampaikan oleh Haji Sharif tadi. Daripada
Bulan tak belum nampak Haji Din. Ada tak dia? Assalamualaikum, ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah nampak dah nama pelik ni siapa ni. Ada menyaut tu tak apalah, tambahkan sikit. Kod ada lagi ilmu yang kita boleh. Haji Syarif dah terangkan jelas bagi saya. Dan salah satunya adalah kalau kita tengok dalam Quran ada tanda-tanda notation dia yang kita mesti ikutlah. Kalau ada dalam ayat tu ada mim kecil kat atas, itu wakaf tam. Itu ada sempurna, kita mesti berhenti. Kalau ada pilih tu berhenti lebih baik. Kalau tak berhenti pun okey, tapi lebih baik berhentilah. Kalau yang dua tiga dot boleh di antara satu, yang first dot atau second dot lah. Dan wakaf jaiz jim kecil yang di atas itu kalau kita berhenti lebih baik. Kita boleh berhenti, kita tak boleh berhenti, kita nak teruskan pun boleh. Tak ada masalah. Ada soli lam ya, soli yang kecil pula tu maksudnya kita kalau nafas cukup kita sambunglah. Kalau kita nafas tak cukup kita boleh berhenti. Jadi diutamakan teruskan baca bagi nafasnya panjang. Lam alif yang ada kalau kecil sekarang Quran sekarang selalunya dah tak ada lagi. Yang lama selalu ada lam kecil. Itu dilarang berhenti ya. Tapi tak salah saya kebanyakan dah diganti dengan soli ataupun kita boleh continue. Lebih baik continue. Tapi kalau pun okeylah pasal soli. Itu bagian wakaf. Dan wakaf tu kalau tak ada tanda, kalau kita tak sampai nafas, jadi kita cari yang dekat kita boleh wakaf, jadi tak tersangkut-sangkut lah. Macam tak habiskan ataupun ada punya kalimi dia punya tak sempurna, kita terberhenti setengah jalan maksud. Jadi macam tak kena lah. Kalau nak ke sini kita cari yang dekat yang kita boleh wakaf dan ulang balik dan cuba continue yang lebih. Dan untuk sama juga di Syarif cakap pasal kalau kita nak ibtidak tu maknanya kita mulakan semula bacaan kita cari mana yang wa, fi, summa, ayat-ayat yang menolong kita untuk memulakan bacaan ibtidak. Itu dia Ustaz. Masya Allah. Ada tambahnya. Kiranya ada tambah lagi daripada Haji Syarif tadi. Haji Syarif dah beri poin-poinnya, dan Haji Muhammad Tayyib dari Singapura juga. Kita tunggu Malaysia masuk ni. Okey, Singapura juga ada tambah makna dan maksud kepada tanda-tanda di pertengahan ayat ataupun di dalam ayatnya, selain daripada nombor-nombor ataupun awakhirul ayat, penghujung ayat. Okey, bagus. Itu kita dah faham dah makna-makna dia. Okey, cuma dicadangkan kepada mubtadiin ataupun kelas tahsin ataupun kelas belajar gitu, kita nak memperbetulkan bacaan kita, dicadangkan semua tanda tadi kalau boleh kita jangan membazirkan. Maksudnya kita berhentilah, kita gunakan walaupun solat, ada baca solat, ada baca sili. Solat tu waslu aula, al-waslu aula, wasal tu lebih aula. Tapi kalau ayat tu panjang lebih daripada 3 line ataupun 2 line lebih, 2 line setengah tu, manusia biasa, qari'ah biasa mungkin tak lepaslah. Macam saya pun 1 line lebih sikit je saya boleh lepas nafas.
Kalau nak dua line, saya nak kena tarik. Lepas tu saya kena baca laju sikit, sebut huruf-huruf yang tak ada mad. Lepas tu huruf-huruf yang adanya dari huruf hams itu jangan terlebih kuat sangat. Dapatlah dua line. Itu bil'afiyah orang kata. Itu kira cukup-cukupnya boleh makan. Jadi, bila kita tahu kadar nafas kita, maka mana-mana tanda yang adanya wakaf yang dah datang sebagai apa tu pembantu kita, jangan kita membazirkan ataupun jangan kita lepaskan, jangan kita sambung. Sebab nafas dia tak boleh pergi jauh. Lainlah kalau orang tu memang terkenalnya dengan nafas yang panjang, aulanya, afdalnya dan lebih baik baginya sempurnakan ayat sampai penghujung ayat. InsyaAllah. Ustaz. Saya lupa Ustaz. Yang penghujung ayat tu yang nombor yang bulat-bulat tu kan. Disunatkan kita berhenti. Tapi boleh baca kata orang tu baca wasal dengan mengikut tajwidnya. Kalau ada nun kecil, depend dengan apa ni ayat yang bermula pada ayat yang berikutnya, itu mesti nak dengan baiklah. Kalau tanwin jumpa dengan kita mesti nak apply dia punya tajwid-tajwidnya lah kalau kita nak teruskan. Tapi lebih baik ikut yang saya tahu dengan Ustaz, yang saya faham, kalau ikut sunnah Rasul selalu berhenti bila sampai di ujung ayat itu. Dia tak continue the next one untuk baca yang betul lah. Okey. Itu satu penambahan lagi. Okey, tadi kita cerita pasal kita cerita pasal mana-mana tanda tu kita nanti saya sambung yang Haji Taib tadi. Mana-mana tanda tu kalau boleh jangan kita lajak. Kalau ada qala ataupun qili itu lagilah, berhenti. Kalau ada jim berhenti, jangan pilih yang tak berhenti. Kalau ada sala, tengok ayat. Kalau ayat tu pendek, habiskan. Kalau ayat tu panjang, berhenti. Ambillah yang wajah berhenti tu. Walaupun wasal tu al-aula, tapi disebabkan nafas. Kenapa? Sebab kita masih lagi dalam tempoh belajar ataupun dalam tempoh kita nak mantapkan bacaan kita. Jadi lain daripada nafas yang kita nak jaga, kita lagi nak jaga hukum-hukum yang lain lagi. Jadi kalau nafas itu kita pun dah tak terjaga ataupun kita lajak sambung juga disebabkan wakaf ibtidah kita tak cantik ataupun tak tersusun, nanti banyak lagi hukum-hukum akan terkorban ataupun terkurang kita tak sengaja pun. Bila nafas kita dah hujung-hujung, jadi mat dah terpaksa nak kena diskaunkan kadar harakahnya. Dengung pun dah terpaksa nak kena potong kadar dengungnya, dan hukum-hukum lain memang dia akan jadi kurang-kurang sendiri, kita pun tak sengaja. Sebab apa? Nafas kita dah last sekali yang hujung pun kadang-kadang tak terbunyi pun. Itu semua puncanya wakaf dan ibtidah kita yang tak ada rancangan dan tak tersusun. Jadi bila ada saja tanda wakaf selain daripada 1, 2, 3 tanda hujung ayat itu, wakaflah, ambillah peluang dan tariklah nafas baru dan sambung. Pergi kepada penghujung ayat. Okey, jadi kalaulah di tengah-tengah ayat yang tanda-tanda tu kita nak kena wakaf, di penghujung ayat mimbabi aula, lebih-lebih lagi lah kena berhenti. Sebab seperti mana yang Haji Taib sebut, al-wuqufu ala ra'isil ay sunnah. Berhenti pada setiap penghujung ayat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita tak berhenti, saja-saja kita nak sambung, berdosa ke? Tidak berdosa, tapi tak dapatlah pahala sunnah tu. Tapi kalau selalu nak sambung je, itu lain ceritalah. Itu maknanya kita selalu tak nak sunnah. Itu masalah sikit lah. Kita nak kena perbaiki. Sebab itu saya selalu cek mana-mana surah yang ada allati, selalunya kita ni suka sambung. Contohnya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'am baitil ladzi. Itu banyak orang sambung di situ.
Dan paling banyak sekali yang paling saya jumpa surah Al-Masad. Hampir dia tak kenal bahawasanya itu ayat, penghujung ayat. Ayat yang keberapa? Yang ketiga kalau tak silap saya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat kedua. Ayat ketiga. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh. Dia berhenti situ, lepas tu patah balik, dia tak patah balik, dia terus. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Dia sambung terus hammalatal hatab, seolah-olah ayat yang ketiga sampai hujungnya wa imra'atuh. Ayat yang keempat mula daripada hammalatal hatab. Selagi mana kita selama mana kita tak tegur ataupun tak jelaskan, mungkin dia akan baca begitulah. Dalam setiap kali dia baca surah Al-Masad. Sini sebagai contoh orang yang selalu sambung-sambung ayat-ayat yang penghujungnya. Jadi tak berapa cantik sangat. Kalau katalah dari segi maknanya memang kalau cantumkan antara ayat kedua, ketiga dan keempat itu macam masuk sangat, sebab akan masuk neraka orang dalam ayat itu yang dimaksudkan sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh, akan dimasukkan ke dalam neraka Abu Lahab dan isterinya. Ya betul, isterinya dan Abu Lahab. Memang dalam ayat itu jelasnya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam neraka. Memang jelas cerita macam tu, tapi dah tentunya ayat yang ketiga sampai naran dzata lahab sampai situ, maka berhentilah situ. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, itu kemudian kita sambunglah untuk ayat yang berikutnya. Tapi kalau kata kita nak masukkan dalam cerita ataupun maknanya lebih lengkap macam tu, tak salah kita buat kedua-duanya. Sayasla naran dzata lahab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ambil dua-dua sekali. Macam ada beberapa tempat dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-Baqarah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat berikutnya fid dunya wal akhirah. Itu kalau dari segi kalau kita nak sambung dengan ayat yang berikutnya sangat masuk makna. Tapi tatafakkarun itu dah penghujung ayat. Jadi kita berhenti dulu. Tatafakkar kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Boleh buat macam tu. Dapat kedua-duanya. Wasal, al-waslu, al-waqfu ala ra'sil ayat dan juga al-waslu bainal ayatain. Dapat kedua-duanya insya-Allah. Dari segi rabtul ma'na bainal ayatain itu lebih kuat insya-Allah. Okey, malam ni minta maaf, kita cara kita buat murajaah ni macam pro sikit, ke dalam terus. Jadi yang baru nak kenal tu, saya mungkin kenal beberapa orang di sini yang baru nak kenal tajwid, tak apa, dengar, biar kita biasakan apa itu tadi macam-macam sebut tadi kan, istilah-istilah tajwid yang baru-baru nak kenal, baru-baru dengar ni, tak apa, biasakan diri dulu. Insya-Allah satu masa nanti dia akan tangkap dan juga dia akan melekat dalam fahaman kita insya-Allah. Saya tengok dalam chat kita ada satu soalan, Ustaz, kalau nafas tak sampai, kalau ada ayat yang boleh berhenti, contoh mad arid li sukun, mad jaiz. Apa maksud di sini? Macam mana ya? Apa maksud, saya tak faham ni. Kalau nafas tak sampai, okey, itu nafas pendek. Kalau ada ayat yang boleh berhenti, contoh mad arid li sukun, mad arid li sukun dan mad jaiz. Okey, untuk mad arid li sukun dan mad jaiz, dia bukannya petanda untuk untuk membantu kita boleh berhenti. Mad arid li sukun ni bukannya asal mad arid sukun itulah penghujung ayat. Tidak. Mad arid li sukun dia boleh berlaku bila-bila masa, asalkan kita berhenti. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ayat bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ma'arif sukun tu. Bismillahirrahman. Rahman tu ma'arif sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ma'arif sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ma'arif sukun kan? Okey, kalau kita mula daripada awal, alhamdulillah. Lillah tu ma'arif sukun. Jadi ma'arif sukun sebenarnya bukannya petanda untuk penghujungnya ayat saja, tidak.
Begitu juga mat jaiz ataupun mat lain, bukannya pembantu untuk kita boleh berhenti, tidak, tak, bukan semata-mata, bukan itu semata-mata, tapi kita kembali kepada wakaf dan ibtidak. Okey, saya akan mulakan wakaf dan ibtidak dengan ringkasnya insya-Allah. Wakaf ibtidak, kita pada peringkat awalnya kita tengok wakaf kita, berhenti kita. Bila kita nak baca Al-Quran, kita perlu pada berhenti. Bila mula baca, dia nak kena berhenti. Dia tak boleh nak baca non-stop, tak ada. Sebab nafas manusia ni berbeza, tafawut. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi yang pendek tu kerap berhenti, yang panjang tu mungkin kurang sikit. Jadi bila kita dah mula baca, kita nak kena berhenti. Dalam bab berhenti ni ada tiga keadaan. Dia ada 4 sebenarnya, kita ambil 3 saja. Dia bagi waqaf ittirari, waqaf ikhtibari dan waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari. Okey, waqaf ittirari ni waqaf terpaksa, waqaf tiba-tiba. Waqaf tak disengajakan. Tiba-tiba waqaf. Kita tak nak waqaf tapi tiba-tiba kena waqaf juga. Contohnya kita terbatuk, kita terbersin ataupun apa-apa halangan yang mendatang, masuk abuk ke masa apa ke, kadang-kadang tiba-tiba berhenti bacaan kita. Itu ittirari. Bab ittirari ini tak kira lah nak berhenti di mana, itu insya-Allah dimaafkan, dibenarkan, dibolehkan. Kalau dah berlaku macam tu, berhentilah di mana-mana. Jangan paksa diri, jangan mudaratkan diri. Jadi wakaf ittirari ini insya-Allah bebas. Kita tak ada masalah dengan wakaf ittirari. Kalau berlaku terbatuk ke terapa ke, berhentilah dengan tengah-tengah ayat ke, tengah-tengah perkataan ke, dah terpaksa. Okey. Cuma wakaf ittirari apa kita boleh buat bila kita berhenti di mana-mana saja, kita nak kena patah balik. Itu yang kita nak kena tahu. Kita kena ibtidak dengan patah balik. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil terlekat. Kan? Rabbil tercekik apa-apa ke makanan ke apa ke. Tak boleh kita baca alamin selepas tu. Lagi-lagi ayat Al-Quran, suratul Fatihah merupakan rukun qauli. Kita baca alamin gitu, dah kurang al, tak ada. Jadi kita patah. Patah baliklah, ambillah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, wakaf ittirari, mana-mana kita tempat kita berhenti secara ittirar tadi, secara terpaksa, kita ulang balik awal ayat, ataupun kalau ada huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang sesuai untuk kita dimulakan. Jadi yang penting kita kena gustan dan kita kena undur beberapa perkataan. Wakaf yang kedua, kita berhenti, jenis wakaf yang kedua yang kita berhenti adalah berhenti kerana ikhtibari. Ikhtibari ini kadang-kadang untuk kita nak jelaskan hukum, ataupun ustaz-ustaz kita, guru-guru Quran kita nak tambahkan hukum kepada kita. Dia test kita, dia suruh kita berhenti. Berhenti atas perkataan ini, tengok berhenti macam mana, betul tak berhenti. Berhenti ni salah ke, cara sebutan ke, contohnya perkataan ana kan, perkataan ana. Ni kita terus test. Tengok di sini saya tulis perkataan ana dalam Al-Quran. Ana hamzah nun alif. Saya bagi tanda terus. Ana. Okay, tanda mungkin tak sempurna tapi dia tulis dengan mouse ni payah sikit. Okey. Perkataan ana mana dalam surah apa ada? Dalam surah wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca malam Jumaat tu. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Okey, jadi tiba-tiba ustaz tu kita tengah baca, guru Quran kita suruh baca, berhenti perkataan ana. Jadi kita nak berhenti macam mana? Kalau kita tak berhenti, kita baca macam ni. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka mala. Ana aktharu minka mala. Alif ada tapi kita baca pendek. Ana aktharu. Okey, jadi tiba-tiba ustaz tu suruh berhenti. Okey, ana ni kena berhenti di sini. Cuba berhenti. Macam mana kita nak berhenti ana? Soalan ni ditujukan kepada semua. Ni
Waqaf ikhtibari. Surah berapa Ustaz? Muka surat. Ya, Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi, muka surat. Perkataan ana dalam Al-Quran beberapa tempat yang disebutkan ana dalam ni ayat contoh ni dalam surah 297 ayat 34. Selalu kita baca. Tapi kita tak pernah berhentilah. Okay, esok kita berhenti sini sekali. Dia ada bila dah nak buka muka surat ni, kita buka dua, kita ambil dua contoh terus sebab dia ada sebelah-sebelah tu. Ada satu perkataan lagi, ni perkataannya. Okey. Okey. Lakinna. Tanda sini tanda kosong bulat. Lakinna ni dalam ayat 38, muka surat sebelahnya 298. Kita ambil Ana dulu. Nah, ini ni sebagai contoh waqaf ikhtibari, waqaf ikhtibari untuk kita nak test dan kita nak tambah jelaskan hukum. Jadi anggapkan saya nak test sekarang ni, siapa-siapa yang boleh jawab bila baca ayat 34 surah Al-Kahfi muka surat 294, wa huwa yuhawiruhu ana aktharu. Saya nak minta pembaca berhenti perkataan ana tu, berhenti di situ, waqaf di situ sebagai waqaf ikhtibari. Macam mana kita nak waqaf? Okey, saya dah dapat mesej dalam chat, tapi private message ni jawapannya betul, tapi orang lain tak tahu macam mana. Okey, siapa boleh berhenti macam mana? Ana kalau berhenti 2 harakat, kalau kita wasal tak ada harakat. Tak ada harakat, maknanya tak ada harakat, tak ada mad asli lah. Kalau berhenti jadi mad asli, betul? Kenapa? Itu orang takut nak jawab tu. Sebab dia ada soalan berikutnya. Kenapa? Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? Ikhtibari apa? Untuk memberitahu. Okey, sekejap. Ayat 34 Ajidin, muka surat 297. 297. 297. Macam mana Haji Taib? Ustaz tadi cakap apa? Ikhtibari maknanya guru untuk memberitahu, menjelaskan sesuatu. Okey, itu betul. Itu orang panggil maksud daripada waqaf ikhtibari itu. Faedahnya daripada waqaf ikhtibari adalah untuk nak jelaskan hukum. Sekarang ni Haji Taib sebut jawab tu betul dah. Ana kalau berhenti diwakafkan dengan 2 harakat. Wakaf tu betul, maknanya dah lulus. Cara wakaf tu, wakaf ikhtibari Haji Taib dah betul. Tapi dia datang lagi soalan, kenapa perkataan ini ada alif, tapi kalau wasal macam tak ada alif. Bacanya ana aktsaru minka. Ana aktsaru minka. Tapi kalau berhenti wa huwa yuhawiruhu ana, harakat, baca pula alif. Kenapa? Ustaz, bulat tu lonjong ke bulat ini Ustaz? Bulat betul, bulat betul. Oh, bulat betul bulat betul. Cuma saya tulis tak betul. Tanda bulat. Dia bukan bunjul, dia bulat betul-betul bulat. Sukun mujawaf dia panggil, sukun ajwaf, sukun mujawaf. Sebab ada itu bulat Ustaz sebab ada itu bulat. Tapi belum puas lagi jawapan sebab itu bulat. Dia ada lagi jawab ilmi, jawab tajwid. Tak apa, kita tambah malam ni, tambah untuk perkataan ini. Tapi jarang orang berhenti Ustaz. Ni kalau ustaz suruh berhenti, kena berhentilah. Lagi kalau tuan guru kena berhenti, suruh Ajidin berhenti, Ajidin kena berhenti. Okey Ajidin, saya minta Ajidin secara khusus muka surat sebelahnya. Ini Ajidin baru bersuara. Muka surat sebelahnya 298 ayat 38. Perkataan 38. Yang pertama. 38 Jumpa? Walaula idh. Sebelumnya.
Itu dah 39, 38. Oh, lakinna. Okey, lakinnahu Allah. Cuba baca. Lakinna huwa. Panjang ke pendek na tu? Betul tak panjang. Tak panjang. Okey, sekarang ni sebagai wakaf ikhtibari, saya nak minta Aidil Lakin. berhenti. Lakin. Lakin. Lakin Boleh? saja. Lakin terus. Lakin. Pasal tak nak berhenti situ? Okey, sekarang ni tak pernah berhenti kan? Malam ni kena berhenti. Lakin. Jadi nun tu dimatikan. Ya. Lepas tu nun tu ada sabdu. Lepas tu kena wajibul gunnah lah. Lakin. Kena wajibul gunnah 2 harakat. Harakat Tu ada tanwin. Lakin. Ada syaddah. Ini Lakin. Tak boleh nak. macam mana? Ada baki-baki nun ke? Anda yakin dengan jawapan anda? Lakin dengung kat tu kan. Tu. Sikit. Kita dah bagi bagi cerita lain, dia dah leka dan dia dah terikut cerita baru kita. Padahal kita nak semaburkan dengan jawapan yang pertama tadi. Dia adik-beradik dengan ana tu, Haji Din, tengok kepada tanda pun sama je. Lakinna dengan ana tu sama je, tanda dia adalah sukun mujawwaf, sukun bulat kosong. Bukan tapi yang firstnya tak ada sabdu. Ya yang tak apa, bawah sabdu itu untuk nun musyaddad saja, tapi untuk tanda di atas alif sama je. Sama je, keadaan yang sama, maka hukumnya sama. Okey, jadi mungkin guru-guru tajwid yang lain beri peluang kepada saya kot untuk saya terangkan. Okey, kenapa soalannya, kenapa bila waqaf baca 2 harakat, bila sambung tiada harakat, maknanya bukannya mad asli. Jadi Haji Din sini kalau berhenti kena lakinna 2 lakinna, bukan lakin saja. Dia sama. Sebab dalam istilah tajwid nanti insya-Allah bila kita dah mendalam bab-bab tajwid, kita akan belajar tajuk-tajuk tajwid yang ganjil ataupun yang jarang-jarang bukannya basic lah, bukannya asas. Dia ada gharibul mufradat, dia ada hukum-hukum yang jarang-jarang berlaku, macam ada taklil, ada imalah, ada hukmun naql, bi'sal ismul fusuq, kita ada tashil, kita ada beberapa hukum-hukum yang jarang-jarang berlaku. Jadi di situ mungkin kita akan belajar juga hukum ini, tanda kosong ni, sukun kosong ni, dia termasuk dalam al-alifatus sab', alif 7. Dia termasuk dalam hukum alif-alif yang 7. Alif-alif yang 7 maksudnya dalam Al-Quran ada 7 perkataan yang ada alif tandanya kosong macam ni, dibaca ketika waqaf dan tak dibaca ketika wasal. Terus. Jadi tapi kalau kita jalan terus lakinna huwa. Ya. Jadi kalau kita jalan terus, kita tak waqaf, dia seolah-olah dia tak ada alif. Tulis saja. Dia ada dalam tulisan saja kalau kita wasal. Tapi kalau kita waqaf, kita kena baca alif itu. 2 harakat. Okey. Apa bezanya yang bawah ni kosong, dia ana aja kan? Kalau dia terus. Kalau Ya. berhenti ya. Kalau berhenti ana 2 lah. Okey. Okey, kembali kepada wakaf kita tadi. Ini sebagai wakaf ikhtibari, bila test, jadi akan tahulah macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak wasal. Okey. Dan yang ketiga, wakaf yang ketiga adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari inilah yang kita bahas panjang-panjangnya. Yang Haji Arif dah cerita sebahagian, Haji Taib pun dah cerita sebahagiannya. Wakaf ikhtiyar ini wakaf pilihan kita, dengan kita sendiri yang nak menetapkan, nak menentukan di mana kita nak berhenti. Di mana kita nak berhenti dan macam mana kita nak ibtida balik. Kita nak sambung balik.
Kita nak mulakan balik bacaan kita, istinaf semula bacaan kita. Jadi di situlah kita nak kena pilih. Macam tadi saya cadangkan, asalkan ada tanda wakaf, jangan bazirkan, gunakan semua tanda wakaf yang kita jumpa. Lagi-lagi hujung-hujung ayat, jangan kita cepat-cepat sambung antara ayat-ayat, kecuali kalau kita dah tahu hukum. Sebab bila nak sambung antara ayat-ayat, nanti kita nak kena hidupkan yang mati, nak kena bagikan baris kepada huruf-huruf yang terakhir. Kan kadang-kadang huruf tu mati, dia ada hukum pula yang berikutnya. Jadi banyak benda lah nak kena jaga supaya kita baca dengan baik. Jadi paling selamatnya jangan kita sambung-sambung. Jangan pelik. Kadang-kadang saya pernah dapat soalan dari seorang yang agak memang ahlul ilmi jugalah, orang yang Masya Allah pandailah, bijak. Tapi kadang-kadang ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi tak bagi semua ilmu kan. Dia pernah tanya saya, dia kata macam mana orang baca surah Al-Ikhlas ni tambah-tambah ayat, tambah-tambah huruf. Surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, dia tanya saya, dia kata sah ke orang baca? Dia kata selalu dia dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Perasan tak? Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Apa yang tertambah di sini? Sambung. Apa yang tertambah? Apa yang ditambahkan? Nun. Nil. Ni, okey, masya-Allah. Ini semua ni geng-geng tajwid ni masya-Allah, semua perasan terus walaupun tak buka Quran, dah hafiz semua. Nampak terus ni tu tambah kan? Sebab memang tak ada qul huwallahu ahadunillahu. Memang tak ada dalam Al-Quran. Jadi bila buka Quran memang tak ada ni. Macam mana boleh tambah ni kata? Salah tak Ustaz? Salah. Haji Din, nanti saya nak terangkan ni. Haji Din dengar cerita ni, Haji Din dapat tengok salah ke tidak. Jadi bila dia tanya saya gitu, maksudnya di sini yang saya maksudkan, bila kita nak sambung, kita nak kena tahu hukum ni. Hukum sambung-sambung ni. Jadi kita tengok ayat pertama surah Al-Ikhlas, akhirnya tanwin. Ahadun. Jadi kalau kita berhenti ahad, qalqalah biasa. Tapi ayat yang kedua adanya hamzah wasal. Allahu. Tu hamzah wasal. Bila hamzah wasal, bila kita nak sambung tanwin dengan hamzah wasal, tanwin bertemu dengan hamzah wasal, yang kita istilahkan bertemunya dua sukun. Dan kita tambah nunul wiqayah, ni. Dalam bahasa Arab apabila bertemunya dua huruf berbaris mati, bahasa Arabnya untuk nak memudahkan dan untuk nak selamatkan, untuk nak cantikkan kedudukan dua huruf yang berbaris mati itu, ditambahkan nun di baris bawah. Nun tu datang dari mana? Nun itu datangnya dari tanwin. Tanwin tu yang asalnya nunun zaidah talhaqu akhirul asma. Nun yang ada dalam tanwin tu. Jadi tambah ni lah. Di sini maknanya kalau kita tahu cara nak tambah, kita nak sambung, maka kita selamat. Ahadunillahu. Tapi masalahnya mungkin timbul kepada orang yang tak tahu pula. Dia kata ini tambah-tambah pula. Sebab itu wakaf lebih selamat. Wakaf je lah. Tapi kalau kita nak terangkan dalam kelas, kita nak bagi tahu kepada orang-orang yang nak belajar, tak apa. Kita buatlah kedua-duanya insya-Allah. Okey, nampaknya wakaf ni, bab wakaf ibtidah kita dah panjang ceritanya. Akhir sekali sebelum kita habiskan, memang tak habis pun wakaf ibtidah ni, kita nak tambah tajuk baru sikit kita malam ni. Sebagai peringatan kepada kita semua, kepada diri saya, bab wakaf ibtidah ini sebabkan dia ni penting dalam bacaan kita. Yang penting sekali pesanan saya kepada diri saya selalunya, jangan sekali-kali kita baca sampai hujung-hujung nafas baru kita nak cari tempat berhenti. Contohnya ayat tu panjang, kita nampak sampai 2, 3, 4 baris ayat tu. Jangan kita cuba nasib kita. Gunakan nafas kita sampai hujung-hujung yang nafas-nafas ikan baru nak cari tempat nak berhenti. Alamak, mana nak berhenti, malah nak berhenti. Di situ kita akan banyak gagal dan banyak kita akan langgar hukum-hukum yang
tak sepatutnya kita langgar. Kesian hukum-hukum lain. Itulah nasihat saya. Jadi biar kita berhenti. Kalau nafas kita pendek, biar kita kerap berhenti. Yang penting selamat. Biar lambat asal selamat. Betul? Okey, untuk malam ni untuk bab tajwid, untuk bab waqaf ibtidak saya rasa sampai sini dulu. Sebelum kita nak tambah tajuk baru, ada siapa-siapa nak tambah sikit lagi? Okey, semua insya-Allah nak tambah soalan ke apa ke? Ustaz, tanya sikit boleh? Okey, silakan. Jadi jawapan tadi yang Ustaz cakap yang nun tu na, kalau kita dalam bab berhenti tadi 2 harakat kan, mak asli. Jadi kalau jawapan dia, kalau orang tanya kita, adakah kita boleh cakap, oh pasal dalam tulisan tak ada, dalam tulisan ada, dalam sebutan tak ada. Itu jawapan dia. Itu dia panggil penjelasan kepada tanda sukun bulat. Itu jawapan tuan tu adalah syarahan kepada makna sukun bulat kosong tu. Dia sukun ni ada beberapa jenis sukun. Sukun kepala ha, sukun bulat, sukun yang bulat yang memanjang ke atas, itu lain-lain cerita tu. Lain-lain makna. Jadi tuan jawab tadi disebabkan dia ada dalam tulisan dan tak ada dalam bacaan, itu makna kepada sukun bulat ajwaf. Sukun bulat. Jadi orang masih belum cukup lagi. Dia memang dalam gulungan alif-alif 7. Kita sebut alif-alif 7 yang dalam Al-Quran kita kena baca ketika wasal, kita baca tanpa alif tu, dan ketika wakaf kita baca dengan wakaf, dengan alif tu. Itu lebih jelas lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, malam ni dia kadang-kadang murajaah ni tajuk dia lebih penting dari tambah tajuk baru. Sebab itu tajuk baru kita tambah sikit-sikit je. Tajuk baru kita masih di bab sifatul huruf, kita masuk terus. Bab sifatul huruf ni adalah antara bab yang agak penting sebahagiannya dan agak tak begitu penting sebahagian sifat-sifatnya. Sebab apa? Kita nak belajar sifat huruf ni daripada awal kita belajar baru ni, kita belajar ada 10 sifat yang ada lawan. Ada 5 sifat yang ada lawan, maknanya 10 sifat lah. 5 lawan sifat, 5 lawan 5 dia jadi 10. Dan minggu sudah kita dah mula masuk sifat-sifat yang tak ada lawannya, sifat tunggal. Sifat-sifat ni agak ada sebahagian sifatnya memang penting sangat kita tahu. Contohnya sifat isti'la, tebal. Sifat hams, kena ada bisikan. Sifat istifal, kena ada kena apa tu, kena rendahkan. Kita tak boleh kuatkan bunyi ataupun tinggikan suara. Itu semua tu ada sifat-sifat yang penting. Tapi ada sifat yang tak tahu pun tak apa, sebab memang dia tak berapa memberi kesan yang begitu jelas kepada bacaan kita. Contohnya sifat ismat, sifat idlaq, sifat infitah, macam sifat-sifat yang tak berapa sangat kita nak faham. Contoh sifat tawassut, tawassut antara syiddah dengan rakhawah. Saya pun selama saya belajar ni, saya tak tahu pula bacaan saya nak kena syiddah, nak kena tasydid dalam sifat-sifat huruf-huruf tertentu, nak kena rakhawah, nak kena lembut dalam sifat-sifat tertentu. Jadi tak nampak sangat dia punya tu. Ni tak apa. Belajar, tetap belajar bab sifat-sifat huruf ni, kita ambil sahaja sifat-sifat yang betul-betul kita nak pakai dan kita nak faham dalam bacaan kita. Okey, malam ni kita akan belajar dengan ringkasnya, insya-Allah, dengan ringkas lalu sifat yang kedua, bahagian sifat yang tiada lawan ataupun sifat tunggal, iaitulah sifatul lin. Sifat lin. Kita dah jumpa sifat yang merupakan kegemaran kepada Jidin dan juga kepada yang lain. Saya malam ni saya nak sebut jelas. Yang selalunya bila kita belajar apa tu, kita baca ayat-ayat Al-Quran dan kita istikhraj, kita keluarkan hukum-hukum tajwid. Ramai yang sebut ini bacaan lin, ini bacaan lin. Okey, malam ni kita terang dan kita selesaikan masalah kita. Perlukah nak sebut bacaan lin ataupun tak perlu? Inilah dia mungkin punca dari sifat dalam sifat lin yang kita nak belajar malam ni. Okey, dalam nota yang saya paparkan di skrin ni, ringkas sangat. Dia bagi dua baris je. Lin tu lembut. Lin tu lembut. Jadi apa yang lembut di sini? Bacaan lah. Lin tu bacaan yang lembut. Jadi kita nak sebut dalam kita nak baca lembut tu, nak baca macam mana? Dia kata menyebutnya dengan lembut dan mudah.
hurufnya ada 2, waw dan ya. Jadi kalau setakat ni memang tak cukup lah. Waw dan ya memang tak cukup lah. Kita nak kena tambah lagi waw dan ya berbaris mati sebelumnya huruf berbaris atas. Dia nak kena lengkapkan lah. Kalau waw dan ya saja dia tak jadi lin. Dia tak jadi lin. Lunak dia panggil lunak. Lunak. Jadi dah mula tambah dah. Okey. Jadi contoh pun dia tak bagi sini masya-Allah. Tak apa, kita cari contoh sendiri. Kita cari contoh sendiri. Okey. Kita tengok sifat lin ni. Sifat lin ni kenapa kita nak belajar dalam bab sifatul huruf? Sebab untuk kita bezakan antara yang lin, yang lembut dan yang tak lembut. Kalau kita tengok di sini, huruf-huruf waw dan ya ini dia geng ataupun dia dalam grup mana? Kalau kita tengok. Siapa boleh jawab? Waw dan ya ni dalam huruf grup mana ni? Grup huruf ni idgham. Selain daripada huruf idgham, mungkin soalan saya tak sampai kot. Selalunya kalau kita tengok waw dan ya saja, dia ada satu lagi huruf. Dia ada satu. Saya rasa bagi clue sikit lah. Ada satu lagi alif lah. Alif waw ya. Selalunya dalam grup apa ni? Mat. Huruf mat. Huruf mat. Dia tak perlu sebut mat asli. Huruf mat. Alif dan waw dan ya dalam huruf mat. Jadi di sini kita nak belajar juga lin ini supaya kita nak bezakan antara waw ya yang dalam mat lin dan waw ya dalam huruf-huruf mat yang lain. Nama ada mat arid suku, mat asli ataupun mat yang lain lah. Jadi kita itulah thamarah ataupun faedah yang kita nak belajar dalam bab sifat lin ini. Kita nak supaya lin, huruf-huruf lin ini waw dan ya berbaris mati yang sebelumnya ada baris atas. Bacaan kita lembut dan lunak. Jangan sampai waw kalau kita sebut waw lin ini sampai kita sempitkan bibir mulut ke depan. Ya kalau kita sebut jangankan sampai kita ketatkan sebutan ya itu sampai dia jadi macam mat tamkin pula contohnya. Itu je ringkas kesimpulan kita nak belajar sifat lin. Kita ambil contoh. Ringan gitu. Kita sebut ringan. Wabil mithal yattadihul maqal. Kita ambil surat Quraisy, surah Quraisy yang paling banyak. Okey, kita ambil liila fi Quraisy, kita ambil ayat Okey, kita ambil surah bukan Quraisy. Kita ambil surah Al-Maun, surah yang di bawahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sebenarnya banyak surah Al-Kautsar pun boleh, inna a'tainaka boleh. Kita ambil ara'aital ladzi alladzi yukadzibu bid-din. Ni je syahid kita, iaitulah ya mati sebelumnya baris atas dan selepasnya berbaris. Ini maksud bacaan lin tu. Kalau kita berhenti di sini, dia akan jadi maklin. Maklin kita dah selesaikan. Kita dah selesai dah bahaskan. Okey, sekarang ni kita nak tahu ara'aital ladzi. Apa yang perlu kita jaga dan apa yang perlu kita buat waktu kita jumpa huruf ya sebelumnya baris atas dan dia tak ada mat. Maksudnya bukan kita berhenti kalau kita baca. Di sini dia kata kita sebut dengan mudah dan lembut. Ara'aita. Tak perlu kita nak tekankan ya tu tengah lidah. Makhrajul ya, tempat keluarnya ya di tengah-tengah wasatul lisan, di tengah lidah. Jangan kita tekankan lidah tu sampai dia menekan ke langit kita sehingga dia seolah-olah jadi macam tamkin. Ara'aita macam tekan kan, naik di situ. Ara'aita. Mungkin kita jawab saya tak buat macam tu. Tak apalah. Mungkin orang lain buat. Mungkin kadang-kadang berlaku. Ara'aital ladzi. Dia di sini hukumnya lin, hukumnya lembut je. Ara'aita mudah dan lembut. Cuba kalau kita tekan dah macam sabdu lah. Ta tu ada sabdu. Bila kita tekan dia dah tak jadi lembut.
Dia jadi garang pula Jinin. Kan? Jadi sifat tu salah. Sifat tu salah. Sifat ni di sini hurufnya lin, maka kita nak kena bagilah lin betul-betul. Bagilah lembut betul-betul. Kita ambil contoh yang huruf waw pula Contoh huruf waw di sini surah yang mudah sikit. Kena ambil surah tu jugalah. Surah Quraisy. Wa amanahum min khauf, khauf. Okey. Khauf kalau berhenti dia jadi maklin lah, tapi tak apa, kita cuba nak linkan, kita nak lembutkan. Khauf. Dia kalau lin 2 harakat, khauf, mudah je. Muncung mulut sekali je. Ke depan mulut sekali je dah habis untuk bacaan lin dan mudah. Tapi kalau kita macam kita tekan dan kita sempitkan bibir mulut kita lebih, dia akan jadi macam tamkin dan macam paksa pastikan kan, itu dah kurang lin, dah tak jadi lembut dah. Contohnya min khauf. Dan dia seolah-olah nak jadi waw huruf mat pula, bukannya waw huruf lin. Jadi di situlah kita belajar bab sifatul lin di sini. Kita nak jauhkan diri kita dalam membaca huruf lin ini, jangan kita samakan dengan huruf-huruf mad yang ada pada ma'arid lisukun, dan jangan kita tekankan menjadi seolah-olah dia tamkin ataupun mad yang ada huruf yang ada sabdu. Jadi kesimpulannya sebenarnya bagi saya huruf lin ini dia tak ada masalah sangat dalam bacaan kita. Sebab itu dalam kita istikhrajul ahkam, kita tak perlu pun nak sebut ini bacaan lin, ini bacaan lin. Sebab selalunya kita selamat dalam bab lin ini, kecuali keadaan-keadaan tertentu, mungkin bacaan kita, lagu kita tertinggi ke, ataupun kita terlebih semangat bacanya, jadi macam kita tekan lebih tu, jadi lin tu salah. Nak jaga-jaga situ je lah. Selain daripada itu, bagi saya nak sebut ini bacaan lin, semenjak saya belajar tajwid, tak ada istilah kena sebut, okey ini bacaannya lin. Ini nak kena baca lin, insya-Allah. Betul. Okey, dalam surah Quraisy kita dah selesai. Okey, jadi itulah kesimpulannya bagi saya. Mana-mana bacaan lin, kita dah tahu mana-mana huruf lin, waw dan ya berbaris mati, sebelumnya berbaris atas. Kalau kita tak wakaf, dia tak jadi maddul lin. Kalau kita tak wakaf, dia akan jadi bacaan lin tadi. Tapi kalau kita wakaf, dia jadi maddul lin. Maddul lin kita nak kena sebut sebab apa? Sebab nak tahu nak baca 2 harakat ke 4 harakat ke 6 harakat. Itu kita kena sebut ini maklin. Tapi bacaan lin kita tak perlu sebut dalam hukum kita. Bacaan lin kita baca je secara lin, secara mudah, secara lembut, dan kita tak perlu sebut kepada orang ini hukumnya bacaan lin. Sebab dia sama juga dengan huruf-huruf sifat-sifat yang lain. Ini sifatnya istitalah, ini sifatnya tafashi, ini sifatnya hukumnya takrir. Banyak lagi sifat-sifat yang ada. Kenapa yang lin saja kita selalu sebut, yang sifat-sifat lain tak pernah kita nak sebut. Bagi saya, bacaan lin, hukum bacaan lin itu tak perlu nak sebut seperti mana kita sebut hukum idgham ke, hukum lima ke, hukum lain. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk malam ni. Untuk tambahan baru kita, ada siapa-siapa nak tambah ataupun nak tanya, nak tambah maklumat tentang lin ini, dipersilakan. Ustaz, tanya sikit boleh Ustaz? Pasal maklin ni, macam tadi waw dengan ya kan. Kalau waw tu mati, lepas tu huruf dia selepas waw tu dia tanwin. Tanwin yang ada saya pernah nampak Al-Quran ada alif. Tanwin ada alif. Jadi kalau macam kita tak berhenti macam nauman, kata nauman tu. Kalau kita tak nak berhenti, kita baca nauman, nauma. Jadi itu tak kira lin kan? Memang soalan bagus punya ni. Okey, perkataan nauman nauman. Kita tulis sini sikit. Okey, ni saya dah ada jawapan tapi saya bagi peluang kepada yang bertanya dan yang lain. Okey. Kita tengok, kita tulis bagi jelas sikit. Adakah perkataan nauman dalam Quran? Okey. Begini dah tulisannya. Nuhan, rauhan. Banyak je. Baitan. Baitan pun sama juga. Baitan. Kita ambil lah. Okey, kita ambil. Lepas tu ada ya ujung je.
Okey, baitan pun sama. Okey, maitan man kana maitan fa ahyaynahu. Okey, banyak lagi lah surah-surah ayat-ayat contoh-contoh yang seolah-olah gini. Okey, kita tengok sini. Soalan yang bertanya waw ni waw huruf mad huruf lin, sorry. Dan syaratnya memang betul sebelumnya berbaris atas. Okey, jadi kalau kita berhenti, contohnya ayat ini akhir ayat kan, kita berhenti di sini. Okey, mad lin ni kita nak baca berapa harakat? Ya. 6 harakat. Okey. Okey, saya Tapi kalau kita berhenti, Ustaz cakap tadi berhenti ke atau nak terus? berhenti. Okey, Okey. jangan anggap soalan saya ni semua betul perhatikan dulu. Okey. Okey. Saya ulang balik, yang lain cuba fokus bersama. Okey, sekarang ni kita tengah bincang bab lin. Di sini contoh yang kita ada di sini, waw ni waw berbaris mati. Memang huruf lin lah. Sebelumnya pun baris atas, memang cukup syarat lin. Lepas tu kita berhenti. Kita berhenti. Ni kita berhenti ni. Jadi mad lin di sini berapa harakat kita boleh baca? 246. 246. Lagi? Itulah. Ada lain tak? Jawapan lain tak? 246 tu macam biasa aje. Yaum. Ni macam mat reward aja Ustaz. Yaum. Boleh. Haji Taib, saya ambil Haji Taib sekejap boleh? Boleh. Okey, biar Haji Din. Lain jawapan lain. Haji Taib jangan marah. Haji Taib jangan marah. Kita bagi peluang Haji Din. Haji Din, okey, Haji Din kata boleh 246. Cuba buat 6 harakat macam mana? Yaum. Tak sampai. Tak sampai. Yaum. Habis alif ni tak baca ke Haji Din? Oh, okey. Yaum. Oh, ni. Yaum. Tak boleh ya. Barulah. Jangan tengok kepada soalan tu terus nak jawab. Tengok kepada apa yang ditanya tu. Boleh tak jawab ikut soalan tu ataupun soalan tu memang dah tak betul. Mana ada maklin di sini? Haji Taib dah jawab tadi. Jidin kita jadi mat iwad Jidin. Nauma jadi mat iwad. Oh, 2 baris ke atas, tanwin ke atas. Okey. Alright. Okey, jadi saya sekaligus dah terjawab kepada soalan Haji Latif. Di sini memang dia tak adanya mad iwad. Mad lin tak ada di sini sebab apa? Sebab selepas syarat untuk mad lin dia ada 3 perkara. Yang pertamanya huruf lin tu, waw ataupun ya berbaris mati. Yang keduanya sebelum waw dan ya berbaris mati tu nak kena ada huruf berbaris atas. Memang syarat kedua dah ada, syarat pertama dah ada, syarat kedua dah ada. Syarat ketiga untuk mad lin iaitulah waqaf sukun. Di sini waqaf sukun tak boleh sebab ma ni tetap kita baca dengan berbaris. Jadi tak boleh jadi maklin di sini. Jadi di sini mim ni hidup, jadi maknanya tak cukup syarat. Di sini ada bacaan lin ada nauma ataupun yauma, cuma maklin yang tak ada sebab di sini adanya mad iwad. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Tuan Guru dia dah berbunyi tadi. Okey. Kalau tak ada apa-apa untuk malam ini, insyaAllah. Saya harap apa yang kita kongsi bersama, walaupun malam ni tajuk agak berat sikit, wakaf dan ibtida. Tapi saya harap insyaAllah adalah manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak nyatakan di sini untuk kelas tajwid kita pada malam ini, InsyaAllah Alhamdulillah dapat kita bersama. Minggu depan hari Rabu, saya insyaAllah jika diizinkan Allah SWT dalam rancangan nak berangkat ke Tanah Suci Umrah insyaAllah. Jadi hari yang sama, hari Rabu, betul-betul hari Rabu, saya rasa memang tak dapat lah. Dan kelas tajwidnya insyaAllah tunggulah kalau ada kemudahan, dan saya rasa insyaAllah boleh. Sebab sana kalau waktu di sini maghrib isyak, sana waktu petang. Selalunya kalau tak sibuk dengan apa-apa program, kita on je.
Jadi untuk kelas tajwid kita tunggu saja bila ada sesuainya untuk kita bersama, kita teruskan juga walaupun saya di sana. Kalau rasanya ada apa-apa urusan saya dengan umrah di sana, maka cutilah, kita akan cuti beberapa kelas sementara saya balik dari sana insya-Allah. Okey, jadi saya doakanlah semoga tajwid kita terus maju walaupun kelas kita ada ke tak ada. Kalau sunyi sangat, bukalah YouTube dalam channel saya betul-betul buat khas untuk grup kita. Saya tak viral pun. Grup kita sahaja. Jadi kita ada 55 episod di situ, 55 siri, macam-macam tajuk di situ. Tengoklah balik-balik, tengoklah gaya gelagak dan gaya kita bersama dalam kelas ini. Masya-Allah. Itu yang meriahnya. Campur sana campur sini, gurau sana gurau sini, sebenarnya dalam bab ilmiah juga untuk kita nak mantapkan ilmu kita, insya-Allah boleh tengok di sana sebagai ulangan sementara kita nak jumpa macam biasa balik insya-Allah selepas ini. Okey, kalau tak ada apa-apa, jazakumullah khair jazak untuk malam ini, dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri barakah kepada ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وإيمانا صادقا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عين لا تدمع من دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Baca Ngazid, baca cemerlang Haji Taib malam ni. Terima kasih. Selamat Melaya Ustaz. Wassalam, insya-Allah. Amin. Jazakumullah khair jazak. Doakan kita Ustaz. InsyaAllah. Doakan kita kan. Jadi InsyaAllah. bersama Allah. Semua insya-Allah akan dijemput insya-Allah dalam masa terdekat insya-Allah. Haji Muhammad Rashid, terima kasih Haji Muhammad Rashid masuk kelas tajwid hari ini malam ni. Masya-Allah. Saya gunakan nama penyamar. Itulah. Sebenarnya nama Hanafi. Hanafi tu sambah Hanafiah. Oh, itulah pelik-pelik betul dia tukar nama dia tu. Insya-Allah. Saya tengok ni ini pelajar baru ke apa Haji pelajar baru. Tapi Haji Muhammad Rashid dia faham ni semua. Bila Ustaz terangkan tu dia cuma macam revision aja ni. Dia walaupun pertama kali masuk, alhamdulillah. Syabas. Alhamdulillah. Berat sangat ni untuk saya. Berat, tapi tak apa, pelan-pelan. Macam Haji Din ni berat dia pikul juga. Haji Din dia pikul je. Haji Din masya-Allah